Pada tanggal 11 November 1785, Kerajaan Patani akhirnya jatuh ke tangan Kerajaan Siam setelah berjuang habis-habisan mempertahankan tanah air mereka. Kisahnya bermula apabila Raja Muda Siam menghantar utusan kepada Sultan Muhammad di Patani, meminta agar Patani tunduk tanpa berperang. Alasannya, Patani tidak membantu Siam pada tahun 1776. Sultan Muhammad segera mengadakan mesyuarat dengan para pembesar dan akhirnya membuat keputusan yang tegas. Patani bersedia untuk bertempur jika Siam tetap berkeras untuk menakluk dan menghapuskan kedaulatan Islam di tanah mereka. Penduduk Patani segera diatur menjadi dua pasukan. Pasukan pertama berkawal di kubu-kubu di tepi pantai, bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari laut. Pasukan kedua pula menjaga Istana Kota Cabang 3, pusat pemerintahan Patani. Dua meriam kebanggaan Patani, Seri Patani dan Seri Nagara, dibawa keluar sebagai persediaan. Namun, di saat genting itu, seorang pembesar bernama Nai Cantung yang berasal dari Ligor ternyata menjadi duri dalam daging. Nai Cantung yang mendapat kepercayaan penuh Sultan Muhammad diam-diam merencana pakatan jahat untuk menjatuhkan Patani. Pada suatu malam, dia datang tergesa-gesa menghadap Sultan, berpura-pura bimbang dengan berita bahawa tentera Siam sudah tiba di Kuala Patani. Dia menawarkan diri dan kawan-kawannya untuk memimpin pasukan di kubu pantai. Tanpa syak, Sultan Muhammad meluluskan permintaan itu dan memberinya perahu besar lengkap dengan senjata dan meriam. Menjelang malam, Nai Cantung menyelinap pergi dan berjumpa dengan ketua tentera Siam, Fraya Kalahum. Dia membocorkan rahsia pertahanan Patani dan kemudian melarikan diri ke Singgora. Dengan maklumat ini, tentera Siam menyerang kubu-kubu Patani pada waktu yang dijangka. Bedilan meriam Siam yang tepat mengenai sasaran membuatkan pertahanan Patani mula melemah. Tentera Siam akhirnya berjaya mendarat dan mula mara ke arah istana. Dalam keadaan genting, rakyat Patani bangkit menentang. Sultan Muhammad sendiri turut serta di medan perang, mengatur gerakan tenteranya dan menggunakan meriam Seri Patani dan Seri Nagara untuk memperlahankan kemarahan musuh. Peperangan sengit ini berlanjutan selama beberapa hari. Namun, tentera Siam semakin mendekat ke kawasan pertahanan kota. Sultan Muhammad dalam keberaniannya memimpin pertahanan secara langsung. Malangnya, dalam pertempuran darat, beliau terkena tembakan meriam Siam dan gugur sebagai syahid di hadapan rakyatnya. Kejadian ini melemahkan lagi semangat pertahanan hingga akhirnya Kota Cabang 3 jatuh ke tangan Siam. Selepas kemenangan itu, tentera Siam bermaharajalela selama sebulan di Patani. Mereka menangkap, membunuh dan merampas harta benda rakyat Patani tanpa mengira usia atau jantina. Istana Kota Cabang 3 dibakar hingga menjadi abu dan sekitar 4,000 orang Melayu Patani dijadikan tawanan, dibawa ke Bangkok sebagai hamba tebusan. Inilah detik hitam dalam sejarah Patani. Sebuah kisah perjuangan dan pengkhianatan yang kekal menjadi ingatan buat generasi akan datang.